Ialah orang Yahudi cabar kita. Orang Yahudi kata kita tak takutlah dengan ancaman Islam ni selagi mana jemaah subuh dia tak lebih 3 saf. Dia cabar kita. Jadi kita kena jagalah. Pastikan subuh berjemaah. Takut sebab apa kena sembahyang jemaah ni? Kenapa takut? Sebab apa? Sebab itulah saham akhirat kita. Bila kita sembahyang jemaah, kita ajak anak-anak kita yang kecil-kecil ni semua sembahyang dengan kita. Sebab kanak-kanak yang berusia 4-5 tahun paling senang nak pupuk dia sembahyang jemaah berbanding kanak-kanak yang berusia 40 dan 50 tahun. Tu fakta tu. Sempat salin tak? Orang yang 40, 50 memang ke masjid, alhamdulillah ada harapan. 40, 50 tak sampai masjid lagi, payah. Memang payah. Besok anak kita 4-5 tahun daripada kecil biasa je bersama jemaah dengan kita, saham akhirat. Manalah tu kita dah masuk dalam kubur, anak kita dah kahwin, dia cakap dengan isteri dia, yang mulai esok kita sembahyang jemaah sesama. Kenapa bang? Tiba-tiba je abang teringat dulu arwah abang dengan arwah mak tak pernah tinggal solat jemaah sama-sama. Bila cakap macam tu, dapat kita saham dalam kubur pun dapat, akhirat pun dapat. Tu dia nak ajar. Yang kadang orang perempuan pagi-pagi itu masalahnya, dia sembahyang seseorang, lepas nyawa dia, dia lipat telekung, bangunlah subuh. Dia dah subuh belagak macam dia aku dah syurga dah ni, kau yang neraka, macam tu lebih kurang. Cuma dia tak sebut lah. Bangunlah bang, abang bangunlah subuh. Abang lupa ke ustaz itu cakap selimut dia dah jadi kulit apa? Kulit babi tau. Suami dah babi-babi lah, dia sedap tidur. Kejut lah abang, bangunlah bang subuh. Abang bangunlah subuh. Abang bangunlah subuh. Kalau macam tu lah cara kejut, sudahnya dua-dua tak subuh. Kau ni ajak apa sebenarnya? Kau ajak subuh ke ajak apa? Kejut suami nak subuh ni paling senang, seolah-olah macam rumah terbakar. Bangun bang, api mana? Api neraka, macam tu jawab. Ayah sangat. Jadi bila kita kejut subuh kan, sembahyang sama-sama, ya Allah, rumah tangga kita ni bercahaya tau. Betul. Abang bangun bang subuh. Yalah, insya-Allah. Suami masuk dalam bilik air, kumur-kumur kan, mandi, segarkan badan, kemudian ambil wuduk. Oh betul, ini dengan muka toya, kumur, ambil wuduk tu semua. Amal hadiah. Macam rimau pun bangun. Allahu Akbar. Anak pun confused. Bapak dah angkat takbir ke belum tu? Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Senyap ya. Tidur. Yang anak yang bini kat belakang tidur dah, orang tua ni. Bini dia pun waladhdallin, terperanjat langsung habis Fatihah. Cuba kalau mandi, segarkan badan, lurus rapatkan saf, istau sufufakum, macam Imam Masjid Hashim Yahya. Allahu Akbar, bang. Anak pun dengan, woi ada gema woi. Masa bila abah beli speaker ni? Bapak, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Isteri kat belakang, suamiku. Wow. Ya, betul. Baru betul. Anak pun, ya Allah, ayahku. Sampai ayat Bismillahirrahmanirrahim. Inna
a'tainakal kautsar. Anak kat belakang dah agak dah. Dah agak, anak dah agak. Tak apa, yang penting jadi imam tu. Faham tak? Sebab anak kita tu, ya Allah, ayah setiap hari akan kejut kita. Ni dah biasa kan. Yang paling penting bila dah habis tu semua, Al-Fatihah, doa, ya Allah. Doa bahasa Melayu pun tak apa dengan keluarga ni. Lepas alhamdulillah alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amika fi mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultani. Ya Allah, sesungguhnya aku sayangkan istriku, ya Allah. Saya doa macam tu lah. Sesungguhnya aku sayangkan istriku, ya Allah. Seronok tak orang perempuan? Seronok tak? Seronok tak? Bini aku kau seronok kenapa? Ada contoh. Menyesal aku jawab penghajan. Tak adalah, ialah kalau suami kita tu seronok lah kan. Ayalah kan. Sesungguhnya aku sayangkan istriku, ya Allah. Anak-anak mesti tengok mak dia, pandang depan lah, sibuk je tu. Aku juga sayangkan anak sulungku Alung, ya Allah. Long, nama kau lah Long. Aku sayangkan anakku yang kedua Angah, nama kau pun ada. Aku sayangkan anakku yang ketiga Alang, tahu tak apa. Dia jawab tu doa. Tapi orang perempuan hati-hati. Bila suami berdoa, dengar betul-betul. Jangan main amin je, dengar betul-betul. Terutama pada part-part yang tak clear tu. Ya Allah, kau berikanlah aku ni, ya Allah. Bahaya. Itu kan tak apa dengar ujung tu kan. Tu kena tengok tu. Aku telah lama berhasrat untuk ni, ya Allah. Kau memudahkanlah urusanku agar ini, ya Allah. Bini kat belakang, amin, amin. Macam tu kan. Jangan dengar tu. Tapi doa tak payah spesifik. Doa, ya Allah berikanlah rezeki yang terbaik kepada keluargaku. Macam tu je. Ya Allah berikanlah anak aku keputusan yang terbaik dalam peperiksaan ini, ya Allah. Macam tu. Ya Allah kau bagilah anak aku 10A, ya Allah. Biru muka nak kat belakang. Sebab subjek ambil 8 ni. Macam mana nak dapat 10 ni, gila ni. Macam tu lah. Jadi dia anak ambil subjek berapa pun tak tahu. Nampak tak? Tu dia. Hidup ikut syariat tu. Ikut syariat betul-betul. Dan kalau kita tengok, kita nak masuk syurga ni, selain pada tu kita jaga salat. Yang kedua apa? Selawat banyak-banyak kepada Nabi dengan keluarga kita. Bila buat sambutan Maulid Rasul kat peringkat negeri, peringkat daerah, peringkat masjid, kita buat peringkat rumah. Malam ni kita akan buat parakan Maulid Rasul, mengelilingi rumah kita 2 kali. Tak payahlah dalam rumah tu selawat dah. Sallallahu ala Muhammad, ya Nabi salamun alaik, ya Rasul salamun alaik. Ikutlah kan selawat. Sebab Nabi sebut apa? Inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsarhum alayya salatan. Itu adalah password nak masuk syurga. Sebab akhirat besok kita cari bantuan, cari Nabi ni tak boleh tolong, jumpa Nabi ni tak boleh tolong, sampai jumpa Nabi kita. Ya Rasulullah, bantu aku ya Rasulullah. Nabi jawab, aku macam pernah dengar suara dia ni. Kat mana? Rupanya dia pernah berselawat. Tu dia. Nabi nak cam kita dengan cara selawat. Selawat banyak-banyak. Nabi sebut apa? Faman ahabba syai'an aksara bizikri. Barang siapa suka sesuatu akan selalu menyebut-nyebut. Sebutlah selalu nama Nabi. Itu sebab sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang lelaki kena ingat hanya untuk Nabi je tau. Kalau nama kita Muhammad, isteri panggil tang dapur, Bang Muhammad sallallahu, tak boleh. Hanya untuk Nabi je. Jangan pukul rata pula, hanya untuk Nabi saja. Tu kadang-kadang orang silap tu. Tersebut dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan malaikat, sayapnya yang sebelah mencapai bumi bahagian timur, yang sebelah lagi mencapai bumi bahagian barat. Besar tu. Bumi bahagian timur, bumi bahagian barat. Di kanan besar.
Kemudian kepalanya di bawah arash dan kakinya di dasar bumi yang ketujuh. Nah, besar macam mana besar? Gadang besar kan? Ketika seorang lelaki atau perempuan daripada umatku membaca selawat kepadaku, maka Allah memerintahkan malaikat itu agar menyelam ke dalam lautan dari nur di bawah arash. Malaikat yang menyelam itu kemudian keluar dan mengibas-ngibaskan sayapnya sehingga setiap bulu menitis setitis nur. Bayangkan, bulu-bulu jumlahnya menyamai makhluk di seluruh dunia ni. Banyak tak bulu tu? Banyak. Bila dia menyelam ke dalam lautan nur tu, bila dia keluar, dia kibas-kibas, setiap satu bulu mengeluarkan satu nur, kan? Dan kemudiannya setiap titisan itu Allah jadikan malaikat yang memohonkan keampunan bagi orang tersebut sampai hari kiamat. Tu sebab jangan pandang kecil selawat ni. Selawat banyak-banyak, tanda kasih sayang kita pada Nabi. Nabi sebut al-bakhil allazi zukirtu indahu, apa dia? Al-bakhil, orang yang kedekut, zukirtu indahu falam yusalli alaih. Orang yang disebut nama aku dia tak selawat, tu orang paling kedekut sekali. Asal makna tak bagi sumbangan tu bukan kedekut lagi tu, tapi tak selawat tu bapak kedekut. Ya, iyalah, buat tak tahu ada. Orang selawat dia macam tu maiming-maiming je. Itu sebabnya orang yang datang sembahyang jemaah kat masjid ada harapan dia, sebab setiap kali dah habis sembahyang, dah habis doa imam sallallahu alaihi Muhammad, dia salam-salam tu kan. Tu dia. Ingat tu. Setengah hukamat mengatakan keselamatan jasad terletak pada sedikitnya makan. Maknanya jangan makan banyak-banyak melainkan lepas ceramah ini. Tak adalah, maknanya jasad kita ni jangan banyak sangat makan kalau nak selamat jasad, dah diberitahu dah. Kemudian keselamatan roh adalah pada sedikitnya dosa. Roh kita nak selamat, sikit dosa. Dan keselamatan agama terletak pada membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya nak selamat kita ke dalam agama kita, banyakkan selawat ke atas Nabi. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hashr ayat 18, wahai orang-orang beriman, takutlah kepada Allah dan hendaklah tiap-tiap orang memerhatikan apa yang diusahakan esok hari kiamat. Takutlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan.